Semua, kita continue lagi dengan contoh 15. Okay, so sekarang ni, masih topik yang sama, just soalan yang berubah sikit lah. Okay, so sekarang ni kita nak tentukan persamaan garis lurus yang selari. Okay, so bila selari, kita akan tahulah M1 sama dengan M2. Okay, so tengok dia kata selari, garis lurus selari dengan, okay, so ni persamaan kita dan melalui titik G. Okay, so sekarang ni kita kena, kita ada persamaan 2x tambah 3y sama dengan 12. Tapi persamaan ni dia tak ikut format y equal to mx plus c sebab ini adalah persamaan yang standard lah kan. Okay, so sekarang ni kita kena ubah persamaan ni dulu ikut format yang ni. Okay, so macam mana kita nak ubah? Okay, so first kali ubah jadi standard format. Okay, so tu step yang pertama lah sebab persamaan kita ni tak ikut standard format. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, so just jadikan y sebagai subjek. Macam biasa, jadikan y sebagai subjek. So kamu ada 2x tambah 3y sama dengan 12. Dan cikgu harap kamu boleh buat, tak ada masalah pun sebab cikgu pun dah bagi latihan mengenai satu topik ni. Macam mana kita nak ubah y sebagai subjek. So cikgu harap kamu boleh faham lah macam nak buat. Okay, so just jadikan y sebagai subjek, mana kita tinggalkan y tu dekat sini. Okay, so macam kita nak tinggalkan y dia, kita akan ubah selain daripada y. So kamu bulat yang selain daripada y. Okay, so yang ni positif, dia akan jadi negatif. Okay, so 3y sama dengan 12. Okay, 2x ni pindah ke kanan, dia akan jadi tolak 2x. Okay, so sekarang ni cikgu nak y sahaja sebab y equal to mx plus c. Okay, so sekarang ni adalah 3y. So macam mana kita nak jadikan y? Kita akan bahagi dengan 3. So kita akan hilang 3 ni. So bila ni darab kan? Ni darab. So bila bawa ke kanan dia akan jadi bahagi. Okay, so kita akan dapat y sama dengan 12 bahagi 3 dan 2 pun bahagi dengan 3. Okay, so dapat 2x per 3. Okay, so ni kita boleh kecilkan. So kita akan dapat y sama dengan, so 3 bahagi 3, 1, 12 bahagi 3 dapat 4. Okay, so maka dekat sini kita akan dapat 4 tolak dengan 2 per 3x. Okay, so kamu tulislah bagi lawa sikit ikut format dia. So y sama dengan negatif 2 per 3x tambah 4. Okay, dia tak ada apa pun, just ubah saja nampak ni. Kedudukan yang ni duduk kat depan, 4 ni duduk kat belakang sebab kita nak format ni. Y sama dengan mx plus c. Okay, so daripada sini, okay, so daripada persamaan ni kita dapat dia punya nilai kecerunan. Nampak tak ni? Okay, so sekejap cikgu tunjuk kamu sebab kita just compare saja sebab kita dah follow dah format dia mx plus c. Okay, so sekarang ni m kita dia macam just direct je lah. Nampak tak ni? Y kita y, okay, then M negatif 2 per 3, X dan C tambah 4. So sekarang ni kita dapat M1 kita ialah negatif 2 per 3. So gradient M1 dapat negatif 2 per 3. So sekarang ni kita nak buat persamaan garis lurus yang selari dengan dia tapi melalui titik G 6, 8. Okay, so sekarang ni kamu ada titik G kan? Okay, so titik G kamu ada 6, 8. Then kamu ada tadi M1 kamu ada negatif 2 per 3 kan? Okay, so ingat tak lagi cikgu cakap, kalaulah selari, okay, kalaulah garis tu selari, maka M1 akan sama dengan M2. So automatik M2 pun akan dapat negatif 2 per 3. Sebab sekarang ni kita nak create garis lurus, persamaan garis lurus untuk Y untuk apa dia punya yang selari dengan dia kan. So kita akan namakan dia sebagai garis lurus yang kedua lah. So yang ni garis lurus yang pertama. So, sebab tu M1 sama dengan negatif 2 per 3. Dan untuk garis lurus yang kedua kita akan namakan dia sebagai M2 sama dengan negatif 2 per 3. So sekarang ni kita nak create yang ni lah melalui titik yang ni. Titik G ni 6, 8. Okay, so cikgu lukislah kamu supaya kamu nampak sikit. Okay, so ni katakanlah M. Ni garis lurus yang pertama. Ni garis lurus kedua. So ni kita dapat tadi kan, persamaan dia kita dapat ni 2x tambah 3y sama dengan 12. So cikgu dapat kat sini 2x tambah 3y sama dengan 12. So sekarang ni kita nak cari persamaan ni berapa, tapi M dia pun ni sama. So M1 sama dengan M2.
Okay, so kita ada satu titik kat sini, titik G kan. So inilah secara teorinya, secara ringkas lah dengan kes apa kita bincang sekarang ni. Dan kita nak cari persamaan yang dua ni, persamaan garis lurus yang kedua ni. Okay, so macam ni kita nak cari, sama sahaja. Okay, so kita dah ada satu titik dan kita dah ada M kan. Okay, so just cari saja, kita kena cari nilai C dahulu. Okay, so macam ni kita nak cari nilai C. Okay, tadi ni step yang kedua, nilai C. Okay, so macam ni kita nak cari nilai C. Okay, so kamu just masukkan saja sebab ni koordinat kan. So ni X, ni Y. Okay, so Y sama dengan MX plus C. Okay, so Y kita dapat 8. Okay, 8 sama dengan M kita. Okay, dia disebabkan dia kes yang sama. So, masukkan saja negatif 2/3. Okay, dan X kita 6. Dan tambah C. Nak cari nilai C sekarang ni. Okay, so 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3 dapat 2. Okay, so 8 sama dengan negatif 2 darab 2 dapat negatif 4. Okay, dan tambah C. Lepas tu, kamu pindah sahajalah sebab negatif 4 ni kita nak cari nilai C. So, kita pindahlah negatif 4 ni bawa ke kanan. Sebab dia negatif, so bawa ke kanan dia akan jadi positif. So, 8 ditambahkan dengan 4 sama dengan C. So, 8 tambah 4 dapat 12 sama dengan C. So, C kita sekarang ni ialah nilai 12. Okay. So, sekarang ni kita dah boleh create persamaan kita. Okay. So, persamaan kita, kamu just rujuk saja dengan Y sama dengan MX plus C. Just compare saja Y kita stay, Y. M kita, ni. Dia pun sama kan? So, M kita negatif 2/3. So, sekarang ni kita nak buat ni. Persamaan untuk yang nombor 2 ni. Yang nombor 1 tadi kita dah ada dah. 2X sama 3Y sama 12. So, sekarang ni kita nak cari yang kedua. So, kita kena buat ni kan? So, X kita stay, X kita. So, tambah C. So, tambah dengan 12 sebab C kita positif, so dapat intersect Y intersect dia 12 lah. Okay, so sekarang ni kita dah dapat dah untuk persamaan yang kedua ni. Yang pertama tadi 2X sama 3Y sama dengan 12. Okay, dan yang kedua ni kita dapat Y sama dengan negatif 2/3X tambah dengan 12. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham untuk contoh yang 15 ni. Kalaulah kamu tak faham, boleh tanya cikgu dalam kelas. Okay, so tengok dekat sini. Uji minda 9.1G. Okay, so nombor 2 ni lah soalan nombor 2. Cikgu tulis soalan nombor 2 sebab dia ada gambar raja. Dan soalan ni kat sini, cikgu tolong kamu sikit Okay, so raja di sebelah menunjukkan garis lurus PQ. Okay, so ni PQ garis kita. Dan dia kata garis lurus PQ ni persamaan ni lah. So kat sini kita dapat Y sama dengan 1/3X tambah dengan 2. Okay, so ni persamaan untuk garis PQ. Dan 0, kosong ialah asalan. So, kat sini asalan. Tentukan persamaan garis lurus yang selari. Okay, so bila selari, MPQ akan sama dengan setiap A ni. A, B asalan ni. Okay, so cikgu tolong kamu sikit. Okay, so sekarang ni kamu nak cari ni, selari ni. Tapi dia melalui titik A. Sana, cikgu buat ni. Okay, so ni pink ni akan selari dengan kuning. Lepas tu cikgu ada warna biru. Okay, biru ni akan selari dengan juga ni. PQ ni akan selari juga dengan garis B ni, titik B ni. Lepas tu dia kata asalan kan. Okay, so katalah cikgu ada hijau. So dia akan selari juga dengan garis hijau ni. Makna kata pink ni akan selari juga dengan hijau ni. Okay, so makna kata M ni, M1. Okay, kata kalau cikgu namakan dia kan. Sini M1. Sini M2, sini M3, sini M4. Okay, makna kata M depo ni semua sama. Sebab apa sama? Sebab depo ni selari. Okay, so M1 sama dengan M2, sama dengan M3, sama dengan M4. Sama dengan berapa nilai dia? Sama dengan 1/3. Sebab ni Y sama dengan MX plus C kan? So, kamu dah dapat nilai gradient dia semua 1/3 kat sini. M1 1/3, M2 1/3, M3 1/3, M4 1/3. Okay, so sekarang ni tugas kamu ialah mencari persamaan garis lurus yang melalui titik A, titik B. Lepas tu asalan. Asalan ni titik dia berapa? Nampak tak asalan ni? Dia cut dekat origin ni kan ataupun asalan. So makna kata koordinat dia ialah 0, 0.
Okay, so kamu cuba buat. Kalau kamu tak faham, boleh tanya cikgu dan hantar sebelum jam 8 malam. Okay, so itu sahaja tugasan untuk hari ni. Dan thank you semua.